أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Surah Ghafir ayat 85. Dan Allah juga berfirman, walaysati taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta iza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah mereka berkata, saya benar-benar bertaubat sekarang. Ini tubtul al-an. Dia kata saya nak bertaubat sekarang ni. Ya, daripada surah An-Nisa ayat 18. Dua ayat ni, satu surah Ghafir ayat 85 dan surah An-Nisa ayat 18, dua-dua menerangkan orang-orang yang nak bertaubat di saat akhir. Pertama, orang yang mana telah melihat azab kami, maka tak berguna lagi bagi mereka. Sebab itulah kita ni belajar ilmu iman, ilmu yakin, ya? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, iman Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Dia ada 6 rukun iman, ya, beriman kepada kitab. Jadi 6 rukun iman ini perlu kita percaya meskipun perkara itu masih lagi tak nampak depan mata kita. Itu namanya ilmu yakin. Kita kena percaya dahulu. Misalnya ilmu akhirat, kita tak nampak hari akhirat. Kita dengar akhirat ni daripada mana? Daripada Al-Quran, daripada sunnah. Maka kita pun tak tahu aku ada wujud ke tidak. Jadi kita yakin dengan cara kita beriman kepada kitabullah, kita beriman kepada Rasul yang menyampaikan, kita beriman kepada Allah yang menurunkan. Maka dengan perkara begitulah, maka hati kita bila beriman, kita akan mengakui iman itu dengan tindakan. Bagi orang yang hanya sekadar beriman tapi dia tak yakin, macam mana tu? Dia beriman, percaya ada kiamat, percaya, tapi tak ada tindakan. Dia tak cukup ilmu yakin itu. Sampai satu saat bila diperlihatkan dia tentang inilah azab Allah, waktu dia dah sampai nyawa kat sini, dia nampak muka malaikat maut, dia dah nampak bayangan syurga atau bayangan neraka, waktu itulah dia akan berkata, ini tubtul al-an, aku nak bertaubat sekarang ni. Maka taubatnya tidak akan diterima. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka iman mereka ketika itu setelah melihat azab kami tak berguna lagi bagi mereka. Sebagaimana Fir'aun ketika mengejar Fir'aun bersama dengan bala tenteranya ketika itu nak merentas sungai Nil. Waktu itulah Nabi Musa AS dengan perintah Allah mengetuk tongkatnya, maka terbelahlah Laut Merah itu, sungai ni pula Laut Merah terbelah dua. Lalu berlarilah kejar, Fir'aun mengejar Nabi Musa AS dan pengikutnya. Dan ketika itu laut betul-betul terbelah. Dan sampai sahaja mereka ke seberang, Fir'aun dan tenteranya tahu maka ini adalah satu perangkap. Maka waktu itulah dia nampak dah bayangan maut. Dia berkata, ya Rab, aku bertaubat sekarang ni, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa, kata dia. Tapi sesungguhnya taubatnya tidak diterima. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sa. Ketika itu iman mereka setelah melihat azab Allah tidak berguna lagi bagi mereka. Ini jangan sampai tahap begitu baru kita nak bertaubat, baru kita nak beriman, dah terlewat. Maka taubat adalah hal yang diberikan kepada hamba sampai kedatangan malaikat pencabut nyawa. Dan itu ketika itu rohnya sampai ke tenggorok ni. Kenapa tenggorok? Sebab roh kita ni daripada kaki. Waktu orang nak meninggal ni kaki dia akan sejuk dulu.
Kaki dia pucat dulu sampai ke lutut, sampai ke perut, perut dia akan menggelotar. Kita tengok perut dia. Sampai ke dada, dadanya akan cungap-cungap. Sampai ke tenggorok, dah terlewat untuk dia bertaubat. Dan akhirnya roh itu akan keluar melalui ubun-ubun di kepalanya. Sebab itulah orang yang meninggal dunia mata dia naik ke atas sebab melihat pemergian rohnya. Dan ketika mana orang yang dalam keadaan seperti itu, dia akan mengeluarkan suara seperti suara orang yang dua urat dan tenggorok lehernya dipotong. Macam mana orang kena sembelih. Tak payah tengok orang lah, kita tak pernah nampak. Tengok lembu kena sembelih macam mana. Macam mana? Bunyi dia. Suara tu keluar melalui urat tadi. Dan rohnya terangkat dari dada ke tenggorok, maka ketahuilah saat itulah kematian datang. Oleh kerana itu wajib bagi setiap manusia untuk bertaubat sebelum roh sampai ke tahap tenggorok ni. Tak halkum ni, tekak ni. Itulah makna Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, summa yatubuna min qarib. Maka segeralah kamu bertaubat, berkejarlah kamu kepada taubat. Surah An-Nisa ayat 17. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan As-Sudi berkata, maksud dari segera bertaubat adalah sebelum datangnya sakit dan sebelum datangnya kematian. Itu syarat taubat. Abu Majlas Ad-Daha, Ikrimah, Ibn Zaid dan yang lain berkata, sebelum datangnya malaikat maut dan kepayahan dalam bernafas, maka sungguh indah perkataan Mahmud Ar-Razak ketika dia berkata, segeralah untuk bertaubat untuk dirimu sendiri sebelum datangnya kematian dan sebelum lidahmu menjadi keluh. Nak mati ni lidah jadi keluh. Sekarang hidup boleh sebut la ilaha illallah, tapi bila nak mati ni lidah jadi berat. Nak sebut tapi tak boleh. Segeralah untuk tinggalkan hawa nafsumu, kerana hal itu adalah simpanan dan kekayaan di akhirat bagi orang yang lurus lagi berbuat baik. Segeralah untuk tinggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni, kita hendaklah jaga, kawal nafsu kita ni. Nafsu ni tak boleh kita nak buang, sebab itu adalah perkara yang memang diwujudkan bersama kita. Maka yang boleh kita buat adalah mengawal. Sebab kerana hal itu, yakni kita meninggalkan hawa nafsu ini adalah simpanan dan kekayaan untuk kita gunakan di akhirat nanti. Akhirat nanti, mintalah apa yang kita nak. Buatlah apa kita buat sesuka hati kita. Ya, baik. Para ulama rahimahullah berkata, taubat pada waktu ini diperbolehkan kerana pengharapan pada saat ini masih berlaku, serta dibolehkan untuk menyesal dan bertekad untuk meninggalkan kemaksiatan. Ada yang berpandangan maksudnya bertaubat beberapa saat sebelum roh naik ke tenggorok tanpa ada perimehan terhadap dosa, dan segera menyembuhkan diri untuk beramal soleh, dan hal itu dikerjakan sebelum datangnya kematian. Sedangkan saat-saat sebelum kematian termasuk waktu yang terdekat dengan kematian. Maknanya kalau kita sihat, boleh datang hadir semayang, boleh pergi sana sini, boleh berjalan, maka inilah waktu tepat untuk kita bertaubat. Ya. Baik. Taubat itu memiliki 4 syarat. Ada 4 syarat taubat. Apa dia? Iaitu penyesalan dengan hati. Menyesal betul lah. Dia bukan hanya menyesal macam orang minta maaf. Minta maaf mungkin senang. Minta maaf ya. Maaf saya batin ya, hari raya. Senang nak minta maaf ni. Tapi yang paling bagus, minta maaf dengan penyesalan. Saya menyesal. Dulu saya selalu sangat memfitnah, mengutuk, membuat tuduhan. Saya ambil hak awak. Jadi saya minta maaf. Maknanya dia menyesal dengan perbuatan-perbuatan itu. Bukan hanya sekadar kosong saja. Macam orang bertaubat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak jadi. Dia mestilah taubat itu disertakan dengan penyesalan. Yang kedua, meninggalkan maksiat ketika itu juga. Nekat, tak buat lagi dah. Time tu juga. Tinggal terus. Dia bukan macam tunggulah hari Jumat depan. Tago. Tunggulah 1 Muharram nanti, mal hijrah aku bertaubat. Tunggulah Ramadan nanti. Tunggulah aku nak buka puasa nanti. Tunggulah aku pergi umrah haji nanti, bawa aku bertaubat. Nanti aku taubatlah, kata dia kan. Maknanya dia tangguh-tangguhkan. Dia kalau nak bertaubat, time tu juga. Yang ketiga, tekad untuk tidak kembali berbuat maksiat yang serupa. Maknanya dia tekad
tak nak buat lagi maksiat tadi. Tadi meninggalkan. Yang ketiga, dia nekat takkan kembali. Aku takkan buat. Dia pergi jauh-jauh, berhijrah. Pergi keluar daripada kelompok yang mana dekatkan diri pada maksiat tu. Dan yang keempat, merasa malu dan takut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini banyak orang yang fail. Merasa malu dengan dosanya. Dia bangga dengan dosanya dahulu. Orang tak tahu dosanya. Mungkin sekarang dia dah berubah, dah jadi orang surau masjid. Dia dah jadi orang baik. Nampak budak-budak petang-petang berempit, naik motor. Dia pun bangga dengan kawan dia. Aku ni dulu, semua benda jahat aku dah buat dah. Setakat berempit dia biasa dah. Kan? Bunuh orang je aku belum lagi. Dia cakap begitu kan. Biasa kita dengar orang kata begitu, dia bangga. Jadi budak-budak macam ni tak payah nak tunjuk hebat lah. Dulu aku lagi lah buat macam ni, aku bukan ni. Dia cerita pula kejahatan-kejahatan. Tak perlu. Ya. Bahkan dia wajib tutup aib dia tu. Jangan buka. Orang dah tutup dah. Maksiat yang dia lakukan pada malam hari misalnya, tapi didedahkan pada siang hari. Ni orang paling orang murka. Manusia yang bermaksiat kepada Allah pada malam hari, di siang hari dia cerita pula pada orang maksiat malam tadi. Orang dah tutup aib dia buka. Ni manusia paling, kata orang bahasa kasarnya, celaka. Ya. Maka tak payah cerita. Contohnya ada orang tu dulu, dia waktu gangster, dia tanda sana, parut sana sini, kat tangan dia penuh dengan tatu semua. Okey, kemudian dia bertaubat, dia insaf. Maka buanglah tatu dia tu. Kalau dia rasa macam susah lah nak buang, payah, sakitlah, kos tinggi dan sebagainya, maka dia kena tutup lah pakaian dia tu. Pakailah pakai t-shirt, tutup labuh apa semua. Jangan sengaja pakai singlet, kononnya aku pergi semayang, walaupun bertato aku semayang, aku dah taubat. Itu maksudnya nak menunjukkan kejahilan, nak menunjukkan dosa yang lama. Kenapa? Nak berbangga. Dia kata ini hati saya. Bukan masalah hati semata-mata, tapi kita kena elakkan fitnah pandangan orang sekeliling. Memanglah semuanya berpunca daripada hati. Hati saya ikhlas, saya bertaubat. Saya tak buat dah benda-benda macam tu, cuma yang ni je saya tak boleh buang. Okey, bab hati satu hal. Bab orang sekeliling ni, kita kena jaga juga. Takut orang fitnah berpunca daripada kita. Kenapa kita dedahkan aib tu? Ya? Baik. Maka itulah antara syarat taubat. Jika salah satu syarat dari syarat-syarat ini cacat, maknanya adalah yang kita tinggalkan, kita ambil tak semua, maka taubat itu belum benar. Dan ada yang berpandangan bahawa syarat-syaratnya adalah pengakuan secara tulus terhadap dosa, serta banyakkan istighfar yang mampu menghilangkan sifat peremehan terhadap dosa. Maknanya ada syarat yang lagi berat. Apa dia? Kalau kita nak bertaubat pada Allah, sebut dosa apa kita buat dulu. Ya Allah, dulu aku selalulah aku pernah minum arak. Ya Allah, apakan dosa aku? Ya Allah, ya Allah, dulu aku pernah berjudi. Begitu. Ada yang kata kena sebut. Tapi tidaklah dalam konteks kita Ahlussunnah wal Jamaah. 4 syarat tu pun dah cukup dah. Pertama, menyesal dengan hati. Kedua, meninggalkan maksiat saat itu juga. Ketiga, tekad tak nak kembali buat maksiat yang sama. Dan yang keempat, rasa malu dan takut pada Allah. Itu syarat dia, ya. Baik. Adapun orang yang berucap dengan lisannya Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, yang bisa kita sebut, sedangkan hatinya masih terus menerus kukuh pada kemaksiatannya, maka istighfar orang tersebut memerlukan istighfar yang lain. Dia sebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, tapi dia buat lagi dosa. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, dia buat lagi maksiat. Maka istighfar dia itu perlukan istighfar lagi. Maknanya istighfar dia tadi tu seumpama macam buat dosa lagi. Macam seolah-olah mempermainkan Allah. Kena minta ampun, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, tapi dalam sama dia buat lagi maksiat. Maka kerana dosa kecil tadi dilakukan terus menerus, maka disertai pula dengan sikap acuh tak acuh, buat lagi maksiat apa semua, maka dosa kecil tadi menjadi dosa besar. Jangan pandang pada dosa kecil atau dosa besar. Ada orang kadang-kadang fikir, alah dosa kecil je, nanti ambil wuduk, habislah. Alah dosa kecil je, istighfar hilanglah. Jangan pandang pada kecil atau besarnya dosa tu, tapi pandanglah pada siapa yang kita berdosa. Siapa? Kita dosa kecil tu pada siapa? Kita dosa besar tu pada siapa? Allah. Kecil ke besar tetap berdosa pada Allah. Maka pandanglah pada Allah. Barang siapa yang meremehkan sesuatu perkara walaupun dosa kecil,
dia anggap remeh je. Maka sebenarnya itulah dosa besar, meremehkan benda tu, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri berkata, istighfar yang kami lakukan masih memerlukan istighfar yang lain. Inilah kata Syekh Imam Al-Qutubi, berkata inilah perkataan beliau, yakni Al-Hasan Al-Basri pada zamannya. Lalu bagaimana pada zaman sekarang ini, yakni manusia selalu bergelumang dengan kezaliman, yang terlalu terobses dengannya tanpa henti, dan untaian tasbih berada di tangannya sedangkan dia berharap dosa-dosanya diampunkan. Ini adalah peremehan dan acuh tak acuh terhadap agama Allah, mempermainkan agama Allah. Ia termasuk orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai senda gurau. Tangan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tapi masih lagi bergelumang dengan maksiat, masih lagi makan rasuah, masih lagi kita buat maksiat, masih lagi ambil benda haram, masih lagi makan benda syubhah, benda begini. Macam seolah main je kita rasa wazim, astaghfirullahalazim. Kamu ni bermain-main dengan ayat Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran, wala tattahizu ayatillahi huzwa, dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan-bahan permainan, ejekan. Al-Baqarah ayat 231. Diriwayatkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu, dia melihat seorang laki-laki lepas selesai mengerjakan solat, lalu orang itu berdoa dengan tergesa-gesa, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun daripadamu dan bertaubat kepadamu. Dia mengucapkannya dengan tergesa-gesa. Tu je disebut. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu bangun. Maka Ali radhiyallahu berkata, wahai lelaki, wahai pemuda, apa yang kau buat ni? Sesungguhnya cepat betul lisan dalam beristighfar adalah taubatnya para pendusta. Kita pun kadang-kadang begitu juga tuan-tuan. Istighfar lepas solat, astaghfirullahalazim, 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 murid istighfar tapi main telefon, scroll. Benda macam tu kena tengok. Kata Sayyidina Ali, cepatnya lisan dalam beristighfar adalah taubat para pendusta, pembohong. Kau cakap je tapi kau tak buat. Kau cakap je tapi tak kena ke hati. Dan taubatmu itu perlukan taubat yang lain. Bahaya ni. Taubat yang kita buat tu perlukan taubat lain kerana dosa tu. Tu berdosa tu. Perlukan taubat tu. Lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, lalu macam mana taubat yang sebenarnya? Dia tanya pada Sayyidina Ali, habis taubat tu macam mana kalau beristighfar macam tu? Lalu Ali radhiyallahu menjawab, taubat adalah sesuatu yang merangkumi 6 makna. Penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah lampau, betul-betul menyesal dengan dosa lampau. Bila dosa itu berupa pelanggaran terhadap kewajipan, maknanya dia dosa tadi pelanggaran, menyesal terhadap dosa yang lama. Yang kedua, bila dosa itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajipan, maknanya kita tak sembahyang subuh pagi tadi, maka dia betul-betul bertaubat. Ya Allah, apalah aku ni, dah bangun dah pagi tadi, kenapa aku tak sembahyang subuh? Begitu. Dia lain cerita kalau tak sedar, terlelap dan sebagainya. Ini memang saja rehat-rehat, dah habis dah subuh, astagfirullahalazim, kenapalah ya Allah. Maka ia mengulangi kewajipan tersebut. Mana kata qada segera, selesaikan segera. Mengembalikan hak terhadap orang yang terzalimi. Siapa yang kita zalim, kita fitnah dia, kita kata bukan-bukan, kita ambil hak dia ke apa, kembalikan balik, dapatkan keredaan dia. Membiasakan diri untuk sentiasa berbuat ketaatan sebagaimana ia pernah membiasakan dirinya dalam berbuat maksiat. Banyak tak kita buat maksiat? Banyak. Kita main telefon banyak kan? Maka sebanyak mana kita bermaksiat itu, sebanyak itulah kita buat amalan ketaatan. Belalah. Itu syarat-syarat taubat mengikut Sayyidina Ali. Apa yang kita buat dalam hal-hal bab dunia, maka seimbangkan juga dengan bab akhirat. Membuat jiwa merasakan pahitnya ketaatan sebagaimana ia telah membuatnya merasakan manisnya kemaksiatan. Manis tak buat maksiatan,
kita rasa seronok bila buat maksiat, maka datangkan kemanisan itu dalam ketaatan, dan datangkan kepahitan dalam bertaubat dalam ibadat itu kepada maksiat. Berat tak semayang? Beratnya, ya Allah. Kenapa perasaan berat tu tak ada pada benda-benda yang maksiat? Begitulah maksud dia. Biasa tak maksiat seronok, manis. Kenapa tak datangkan manis itu kepada ketaatan? Menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah sebagaimana ia pernah menghiasi dirinya dengan kemaksiatan kepadanya. Itu tadi. Dan menangis sebagai ganti ketawa yang pernah engkau lakukan. Banyakkan menangis. Menangis. Tak semestinya kita menangis tu depan orang. Menangis kita ni kalau kita sunyi-sunyi, senyap dalam rumah, nak tidur menangis. Kenapa menangis ni? Kenang balik dosa kita. Pagi tadi banyaknya laku gelap ketawa. Banyakkan menangis. Sebab itulah kata Nabi, kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, sudah tentu kalian banyak menangis dan terus tidak ketawa, meninggalkan ketawa tadi. Abu Bakar Al-Wara' berkata, taubat itu harus dilakukan secara tulus, iaitu sampai engkau merasa bumi yang luas ini rasa sempit dan hatimu rasa sesak, sebagaimana yang dirasakan oleh 3 orang yang tidak ikut berperang kalau mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian telah diriwayatkan, ada yang berpandangan bahawa taubat yang tulus dan murni adalah mengembalikan hak-hak orang yang zalim, meminta halal atas pertikaian, dan selalu melakukan ketaatan. Ini antara taubat yang tulus. Apa hak kita pada orang, kita pulangkan balik. Hak orang zalim. Kemudian meminta halal atas pertikaian. Contohnya macam ada orang pertikaikan kita tentang harta ke, tentang duit ke, tentang apa saja, maka kita minta halal aja. Kalau nak ganti, saya ganti. Usaha untuk ganti. Ya. Dan selalu melakukan ketaatan. Cukup ke ketaatan kita ni? Semayang 5 waktu cukup ke? Cukupkah kita hanya sekadar buat perkara-perkara yang wajib saja? Maka tambahlah dengan perkara sunan. Tetapi ada yang mengatakan bukan hanya itu. Dosa yang dapat diampuni dan diterimanya taubat dapat berupa dosa kekafiran atau yang lainnya. Taubatnya orang kafir dengan beriman dan penyesalan terhadap kekafiran yang lalu bukan hanya berupa keimanan saja sebagai taubatnya. Maknanya orang kafir, dia bertaubat dengan kafirannya itu dengan dia beriman dan juga dia menyesal terhadap kekafirannya dahulu. Bukannya dia bangga cerita tentang agama asal dia begini-begini, dia buat tak ada. Sedangkan dosa selain kekafiran, baik itu berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sama manusia, jika berkaitan dengan hak Allah saja, maka cukup tinggalkan dosa itu untuk bertaubat kepadanya. Tetapi sebahagian yang lain tidak cukup hanya untuk tinggalkannya saja. Tetapi harus mengqadaknya, yakni menggantinya seperti solat dan puasa. Kita orang Islam ni bukan hanya kalau kita langgar hak Allah, bukan hanya perlu bertaubat, kena ganti. Puasa kita, solat kita tinggal, kena ganti. Itu hak Allah, qadak kan, ya. Ada juga yang bersama dengan membayar kafarah. Kena bayar kafarah kalau contohnya kita melanggar sumpah dan misalnya. Kafarah kan. Kenapa kafarah ni? Kita melanggar ketaatan. Contohnya suami isteri yang berhubungan pada pagi siang Ramadan, kena bayar kafarah, denda dan sebagainya. Orang yang melanggar sumpah, aku bernazar nanti misal kata kalau aku berjaya dalam keputusan peperiksaan ini, aku akan buat rumah banglo untuk mak ayah aku misalnya. Padahal dia tak mampu. Tiba-tiba dia nak, aku tak mampu, macam mana buat ni? Kena bayar nazar. Wajib tak? Wajib. Ataupun bernazar pada perkara yang maksiat. Aku nazar, kalau dia menang dalam pertandingan ni, aku akan minum air kencing anjing. Contoh kan. Benda tu benda kotor. Benda yang tak boleh buat, haram dia buat. Tapi dia dah bernazar. Kena bayar kafarah. Sebab tu jangan main-main dalam perkataan nazar. Walaupun nazar tu benda yang haram. Kita sebut, kita kena buat. Tapi benda tu haram kita buat, gantikan dengan kafarah, denda. Ya. Dan sedangkan dosa yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam, yakni sesama manusia, maka harus kembalikan hak tersebut kepada orang yang berhak ke atasnya. Jika tidak didapati, maka disedekahkan atas nama mereka. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan
penyelesaian dari hal itu kerana kesulitan dan kepayahan, maka keampunan dan kurniaan Allah sangatlah luas. Contohnya kita berhutang kawan kita masa muda dulu, masa umur kita 15 tahun, 20 tahun, muda dulu, kita ada hutang dia RM10 je. Tapi hutang, dia pun tak pernah cakap nak halalkan. Entah manalah perginya, cari kat Facebook tak jumpa, kat TikTok tak jumpa, semua tak jumpa. Maka sedekahlah atas nama dia. Begitu ya. Ataupun kita pernah buat salah pada orang, ya, aku minta maaf, salah aku. Dia kata, aku takkan maafkan. Kau jawablah depan Allah nanti. Dia keras begitu. Aku banyak dosa, kau tolonglah, minta maaf lah. Kau nak aku buat macam mana? Nak minta maaf secara terbuka? Nak type kat Facebook, saya minta maaf, saya boleh buat, kata contoh kan. Tak, kau buat macam mana pun aku takkan maafkan kau. Susah betul dia nak maafkan kita. Maka kembalilah kepada keampunan Allah. Yang penting kita berusaha, kemudian kita bertaubat pada Allah. Keampunan Allah sangatlah luas. Itu antara beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Dah zuhur dah ya, InsyaAllah. Jadi sekarang itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ada umur rezeki, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita tanggulkan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.